Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para penonton sekalian? Seperti biasa, saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih yang sudi menonton, kemudian like, share dan juga subscribe ya channel kisah pengalaman seramku ini. Kemudian saya juga mendoakan anda, moga anda selamat, sihat walafiat, panjang umur, murah rezeki dan terhindar daripada segala gangguan makhluk halus di kalangan jin dan syaitan. Kali ini kita akan menceritakan sambungan kisah seram tempoh hari, iaitu hantu pokok pisang kedua. Sebelum kita mulakan cerita yang selanjutnya, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT. Semoga-moga kita semua selamat dunia dan akhirat dan terhindar daripada segala gangguan makhluk halus di kalangan jin dan syaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamadatis syayatin. Wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiriku. Kisah ini juga adalah kiriman daripada rakan subscriber kita, Tasha. Terima kasih kepada Tasha, banyak-banyak terima kasih kerana menghantar sambungan siri kisah seram hantu pokok pisang siri kedua. Kisahnya adalah selepas itu, ketika Pakcik Zul, Makcik Bibah telah pulang ke rumah, maka pada malam itu Sarah, adik kepada Makcik Bibah yang mempunyai 3 orang anak ini, berada dalam keadaan ketakutan. Apa tidaknya seram sejuk menerpa ke badan Sarah bila mana Sarah telah melihat peristiwa kemarin berkenaan dengan anak buahnya Zul yang melihat benda yang menakutkan dekat pokok pisang, dan dia sendiri mengalaminya ketika Zul kerasukan ya malam itu. Maka dia rasakan seolah-olah tempat kediamannya ini tidak selamat dan menakutkan. Tapi atas nasihat abangnya sendiri, Pakcik Zul, pada pagi sebelum pulang itu, katanya jangan bimbang, jangan takut, panggillah orang yang boleh merawat pagar rumah dan sebagainya, seperti seorang ustaz, untuk datang ke rumah kamu. Dengan sebab itulah Sarah telah menghubungi seorang ustaz untuk datang ke rumahnya, pagar rumah, untuk terhindar daripada segala gangguan. Tapi kata Sarah, tunggulah suaminya balik dahulu, lusa barulah ustaz itu datang. Ya, begitu. Tetapi pada malam itu, pada peristiwa malam itu, tiba-tiba saja seperti di tingkap bunyi ketukan. Pertama sekali Sarah ingat orang yang mengatuk di tingkap itu adalah jiran sebelah rumahnya. Ya, tapi tak ada suara orang datang memberi salam. Ya, ketika Sarah hendak membuka pintu, tiba-tiba anaknya menjerit di ruang tamu. Anaknya yang sulung berumur 12 tahun, seorang perempuan, menangis di ruang tamu, histeria sambil tangannya menunjuk ke arah tingkap. Maka Sarah jadi serba salah, ya, nak buka pintu ke, ada orang ketuk pintu, ataupun nak tolong anaknya. Tapi dalam keadaan anaknya yang begitu ketakutan, menyebabkan Sarah hilang tumpuan dan memeluk anaknya. Kenapa yang? Kenapa sayang? Kenapa? Sambil tangan anaknya melihat pada tingkap. Itu bu, itu bu, apa itu? Itu bu. Bila Sarah berpaling ke arah tingkap, tempat yang dia dengar tadi bunyi ketukan itu, rupa-rupanya subhanallah, benar sekali apa yang dilihat oleh anaknya. Sosok lembaga yang menakutkan, berambut panjang, berbaju putih, ternampak di depan tingkap itu. Kebetulan pula tingkap mereka dibuat daripada cermin, cuma beralaskan langsir yang nipis. Subhanallah, Sarah menjadi serba salah, badannya turut menggigil,
menarik anaknya masuk ke bilik. Kebetulan pula anaknya yang 2 orang telah tidur. Tinggal anak sulungnya saja yang masih bangun kerana ulang kaji pelajaran. Katanya, nak, masuk bilik nak, masuk bilik nak. Mak, tolong mak. Tak apa nak, sabar nak. Maka Sarah ini mendengar pesanan abangnya, Pakcik Zul semalam, kemarin malam, iaitu kalau apa-apa hal, ya, pasanglah CD ayat suci Al-Quran yang dia bagi semalam, ya. Tapi dalam keadaan serba takut, gemetar, Sarah macam hilang akal, tak tahu nak buat apa. Asyik memeluk anaknya. Peluk anaknya sambil istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Walaupun dalam fikirannya nak ke ruang tamu lah, nak pasang sini, tapi ketakutan yang sangat menakutkan ini menyebabkan Sarah tak dapat dan tak berani untuk ke ruang tamu. Cuma yang Sarah sempat buat pada malam itu adalah menelpon abangnya, ya. Bila dia telefon abangnya, menghubungi abangnya, kata abangnya, tunggu sebentar, kalau gangguan itu masih belum hilang, abang akan datang sekarang. Kata Sarah, bang, gangguan ni tak boleh hilang, kami tak boleh tidur bang malam ni bang, tolonglah bang, bantu kami bang, tunggu sebentar. Maka Pakcik Zul, abang kepada Sarah ini, yang datang kemarin itu, pun datang bersama seorang kawannya. Seorang kawannya ini bukan seorang ustaz, tapi kawannya ini katanya bolehlah sikit-sikit membantu kalau soal-soal rawatan gangguan dan sebagainya. Dengan mereka kenderaan ke rumah tu. Tapi dalam perjalanan untuk menuju ke rumah tu berlaku pula masalah, ya. Ada berlaku kemalangan di simpang masuk ke rumah Sarah. Lebih kurang jaraknya 300 meter dari rumah Sarah itu berlaku pula kemalangan yang menyebabkan jalan terganggu, jalan tersekat. Tak boleh kita nak maju kerana menunggu polis trafik datang untuk settlekan kemalangan. Maka Pakcik Zul dan sahabatnya ini terpaksalah parking di tepi jalan kerana kalau nak tunggu masalah kemalangan itu selesai memang lamalah ditunggu. Sebab tunggu polis trafik datang lagi, nak settle macam-macam, payah lama. Sedangkan adiknya dah menangis ketakutan di rumah. Maka terpaksalah mereka jalan kaki. Tak jauh sangat juga lah, lebih kurang 300 meter daripada rumah Sarah. Maka dalam perjalanan itu bermacam-macam gangguan yang menyerang Pakcik Zul dan kawannya. Memang benarlah kata Zul kepada pakciknya tempoh hari, dekat pokok pisang itu ada gangguan. Maka ketika mereka melalui kawasan, ya, pokok pisang yang banyak, tempat orang menanam pokok pisang yang banyak ni, terdengarlah suara mengilai yang menyeramkan, menyebabkan kembang bulu rumah Pakcik Zul. Tetapi kawannya yang sudah biasa menghadapi keadaan begitu, ya, membantu Pakcik Zul supaya bertenang, baca istighfar, surah-surah yang kamu ingat, teruskan perjalanan. Ini sebenarnya menghalang kita untuk datang ke rumah adik kamu. Suara itu makin kuat, tetapi sahabat kepada Pakcik Zul ini, dia ada pengalaman, walaupun dia bukan seorang ustaz, tapi dia ada pengalaman dalam bidang ini. Maka pun dia membaca sesuatu dan mengambil batu yang dia jumpa dekat tepi jalan tu, dibacakannya beberapa surah, kemudian lemparkannya tempat bunyi itu. Bunyi terdengar suara mengilai seperti Pontianak di kawasan pokok pisang itu. Barulah suara itu hilang. Dalam keadaan begitu mereka terus mempercepatkan jalan. Tiba-tiba dekat dengan rumah itu, tiba-tiba tak semana-mana pula hujan turun dengan lebatnya. Masya Allah, hujan lagi. Dah hujan turun dengan lebatnya, basah kuyuplah mereka berdua. Akhirnya sampailah juga mereka ke rumah Sarah. Maka ketuklah pintu Pakcik Zul ni. Ketuk pintu. Sarah pula ni bila dengar bunyi ketuk pintu, dia rasa takut. Ya, dia rasa takut kerana dia ingat ketukan pintu itu sama dengan ketukan yang dengar tadi, menyebabkan anaknya jadi histeria, menjerit, tak tentu pasal. Ya, jadi dia pun tak berani buka pintu. Dalam keadaan hujan lebat itu, salam yang diberi oleh Pakcik Zul, abang pada Sarah ni, tidak berapa dengar sangat, tidak kedengaran sangat. Kerana bunyi hujan yang lebat itu menyebabkan salam itu sayup-sayup kedengaran. Yang cuma kedengaran bunyi ketukan pintu yang kuat. Ya, tuk 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 tuk, Sarah. Ya. Pakcik Zul ni, tapi alhamdulillah Pakcik Zul ni dia ni
ialah bila beri salam tak didengar, maka Pakcik Zul pusing ke belakang. Kebetulan ngam-ngam dekat tingkap bilik Sarah itu, di situlah dia beri salam. Assalamualaikum Sarah. Sarah, Assalamualaikum. Abang ni. Sarah, abang ni. Dalam keadaan hujan yang begitu lebat. Bila Sarah dengar, abang ke tu? Ya, abang ni. Buka pintu, buka pintu. Cepat, cepat. Sebentar bang, sebentar bang. Maka Sarah pun balik ke ruang tamu dan buka pintu. Maka kelihatanlah Pakcik Zul dan kawannya basah kuyup. Basah habis kerana hujan lebat. Kata Sarah, masuklah bang. Pakcik Zul kata, Sarah, kami ni basah kuyup ni, nanti ruang tamu kamu basah ni, boleh tak minta tuala untuk kami lapkan basah ni? Maka Sarah pun masuk beri tuala, dan selepas itu barulah Pakcik Zul masuk dengan sahabatnya. Ya. Ketika masuk saja itu, masuk ke rumah itu, meremang. Pakcik Zul, ya, belum rumahnya meremang, termasuk sahabatnya juga meremang. Kerana apa? Yang membuka pintu itu sebenarnya, membuka pintu rumah itu bukanlah Sarah, tapi sosok wanita yang seakan-akan rupa Sarah, tercegat diam di situ. Kamu ke Sarah? Hei, kamu ke Sarah? Tiba-tiba terdengar satu suara yang menyeramkan. Mana Sarah? Rupa-rupanya makhluk itu telah masuk ke rumah Sarah. Dia berlakon seolah-olah Sarah. Bila keadaan gitu, sahabat Pakcik Zul ni pun teruslah, ya, membuat sesuatu yang menyebabkan seperti berlaku perlawanan di antara mereka berdua, ya. Dan Pakcik Zul cepat-cepat masuk ke bilik Sarah. Ketuk pintu tak buka, ditendangnya pintu tu. Rupanya Sarah telah terbaring di bawah katil bersama anaknya dalam keadaan pingsan tak sedarkan diri. Jadi yang pelik pada Pakcik Zul ni, siapakah tadi, ya, yang membuka pintu dan memberi tuala kepadanya? Takkanlah hantu punti ni boleh memberi tuala? Pelik bin ajaib lah, kata Pakcik Zul. Alah, tambah masalah ni. Cepat-cepat dia masuk bilik, dikejutkan Sarah. Sarah bangun, Sarah. Sarah bangun, Sarah. Muka Sarah pucat dalam keadaan pingsan, dan anaknya pun yang tadi histeria begitu pingsan. Tapi ada dua anaknya tengah tidur. Lena tak sedar. Itu tak ada masalah lah, sebab tidur Lena. Cuma Sarah dan anaknya yang sulung ini. Maka dia kata pada sahabatnya, tolong, ni adik saya ni tak sedarkan diri ni, pingsan bersama anaknya ni, macam mana ni? Dia kata dengan sahabatnya tu, Pakcik Zul tu, kata temannya ni, tunggu. Ni makhluk ni tak selesai lagi ni. Tunggu sebentar. Kalau boleh, tolong pasangkan CD yang kamu sebut tu. Maka cepat-cepat Pakcik Zul ni mencari mana CD yang dia bagi kepada Sarah ni kemarin tu, untuk suruh pasang di ruang tamu. Pusing cari sana, buka laci sana, laci sini, akhirnya jumpa. Dan dipasangkanlah, ya, CD itu di satu CD player untuk CD bacaan ayat-ayat Al-Quran. Terutama Al-Quran tu berkaitan dengan ruqyah. Masuk ke CD itu, baru Bismillahirrahmanirrahim, tiba-tiba pula mati elektrik disebabkan hujan lebat tu. Mati pula elektrik, Masya Allah. Mati karan, mati elektrik. Kegelapanlah rumah itu. Gelap. Yang cuma kelihatan berlampu adalah jam tangan sahabat kepada Pakcik Zul yang menyala, dan juga handphone yang dihidupkannya. Itu sajalah. Masya Allah, bertambah gawat lagi. Dah CD itu tak hidup, mati pula elektrik dalam keadaan begitu, ya. Nasib baiklah Pakcik Zul ni datang, kalau tidak huru-hara lagi lah Sarah dengan anak-anaknya. Maka sahabat Pakcik Zul itu masih lagi, ya, masih lagi dengan bacaan jampinya, dengan surahnya yang melawan makhluk itu. Payah sangat, dia kata ini kali makhluk ni memang degil sangat nak keluar. Tak apa, dia kata, ini kali, ya, ini kali. Dia kata sama Pakcik Zul, tolong ambilkan air setengah baldi. Ambil air, dia pun bacalah surah ruqyah berkaitan rawatan semua ni, dibacanya kan. Kemudian dia ambil satu timba kecil, ya, kemudian disiramkannya kepada makhluk yang di depannya tu. Barulah makhluk itu menjerit kesakitan, kepanasan,
dan lantas selepas itu makhluk itu pun hilang begitu saja. Ya, makhluk itu hilang begitu saja. Pak Cik Zul pun keheranan, bagaimana makhluk itu boleh keluar rumah sedangkan pintu dan tingkap berkunci. Kata sahabat Pak Cik Zul, janganlah heran, ini makhluk halus, makhluk gaib, mereka boleh menghilang begitu saja. Walau bagaimanapun malam ini kita mesti pagar rumah ini supaya makhluk itu tak akan dapat boleh masuk lagi ke sini. Tapi macam mana ni dalam keadaan gelap gelita ni? Tak apalah. Kalau kamu ada lampu sulu ataupun lampu handphone kamu tu, hidupkanlah. Kita guna itu saja. Ya. Siapkanlah garam kasar kalau ada. Kalau tak ada garam kasar, cukuplah dengan garam apapun dan air dalam baldi. Kita akan keliling rumah ini. Ya, bermula daripada kanan. Kata sahabat Pak Cik Zul. Baru Pak Cik Zul nak siapkan garam, air semua tu, tiba-tiba alhamdulillah, elektrik hidup balik, karan hidup balik, lampu hidup semula, terang benderang. Barulah memudahkan Pak Cik Zul dan sahabatnya untuk buatan pagar rumah keliling rumah tersebut. Dalam pada itu kata Pak Cik Zul, kamu sajalah yang pagar rumah ni ya. Saya nak tengok adik saya ni. Ya, macam mana keadaannya. Nanti kata sahabat Cik Zul, ambilkan saya air mineral, ya, mari dibawa ke hadapan, dia pun baca ya doa dan sebagainya, tolong sapu di mukanya, lepas tu bila dia sedar bagi dia minum. Baiklah, maka dibuatlah apa yang disuruh oleh sahabat Pak Cik Zul tu, dibacakan surah dan sebagainya. Kemudian Pak Cik Zul masuk ke bilik adiknya dan menyapu sedikit air ke muka adiknya, barulah adiknya tersedar. Astagfirullahaladzim, abang, tolong bang, kata adik, tolong bang, kata adiknya. Ya, abang datang ni, abang nak tolong ni, bangunlah. Anakku bang, anakku mana? Tu anaknya. Oh, siapa lagi anaknya? Anak pun terjaga. Anak terjaga, pucat mukanya, hampir nak menjerit. Tapi bila dia tengok ada Pak Cik Zul situ depannya, maka anaknya ditenang kembali. Kata Pak Cik Zul, minumlah air ni, kamu dua beranak minum. Sementara saya tu nak tolong sahabat saya dululah untuk pagar rumah ni ya. Baiklah bang, terima kasih bang, terima kasih. Dalam keadaan masih letih, lemah, longlai, tak bermaya tu, muka pucat tu, ya, Sarah dan anaknya duduk menyandar di dinding, sementara abangnya dengan sahabatnya tu keliling rumah untuk pagar rumah. Alhamdulillah, tepat pukul 2 pagi selesailah semua. Ya, keadaan dah kembali normal semula. Hujan pun dah tidak lebat lagi, masih lagi tapi cuma tinggal renyai-renyai, tak lebat seperti awal tadi. Kemudian anaknya tadi yang pucat muka dah mula sikit dah berseri wajahnya, termasuk juga Sarah. Kata Sarah, bang dan sahabat abang tu saya ucapkan terima kasih banyak-banyak, tapi Sarah nak ke dapur dulu ya, nak sediakan air untuk abang berdua. Kata Pak Cik Zul ni, tak apalah Sarah, tak payah susah. Jangan bang, jangan, kamu dah susah-susah ni. Maka Sarah pun ke dapur menyediakan minuman panas untuk mereka berdua. Sesampai Sarah ke dapur, sedangkan rumah itu sudah dipagar tadi, tiba-tiba di dapur itu sekali lagi Sarah terkejut karena Sarah melihat di ruangan dapur dekat dengan bilik air dekat tandas itu seperti ada sesosok manusia tengah berdiri membelakangkan Sarah. Ya, di dapur itu ada pintu keluar, tak berkunci. Tiba-tiba bila Sarah menjerit, makhluk seperti manusia membelakangkan Sarah, berambut panjang, berjubah putih, keluar daripada pintu dapur. Maka terperanjatlah abang Sarah dengan kawannya terus lari ke dapur. Kenapa Sarah? Kenapa? Kenapa? Sarah dalam keadaan terduduk di lantai sambil menunjuk pintu. Kenapa? Abang, tadi baru sebentar saya nampak bang. Saya nampak bang, ada sesosok wanita bang, rambut panjang, jubah putih keluar dari pintu arah dapur ni bang. Masya Allah, kata sahabatnya Pak Cik Zul. Dia kata, ini kalau mengikut pengalaman saya, ini bukanlah 100% Pontianak. Jadi apa maksudmu? Ini seperti orang yang mengamalkan ilmu hitam ni. Ya,
Sebab biasanya kalau pengalaman saya, kalau dah saya buat pagar rumah keseluruhan, makhluk itu tak berani masuk dan tak berani datang lagi. Tapi ini mesti manusia yang mengamalkan helm hitam. Tak apalah, nanti kita siasat ni. Baik kata Pakcik Zul, baik kita akan siasat. Sarah, bangun Sarah, tutup pintu semua. Tak payahlah susah buatkan air. Abang dan sahabat abang ni akan bermalam sini sampai ke subuh. Selepas subuh nanti baru kaya balik. Ya, tenanglah Sarah, masuklah bilik. Biarlah abang yang buatkan air. Pakcik Zul pula yang pergi ke dapur buatkan air, dan mereka duduk di dapur minum teh panas bersama sahabatnya. Maka sahabatnya pun cerita, dulu pun saya pernah mengalami pengalaman begini. Ada saya buat rawatan di tempat sekitar kampung saya tu, begini juga. Yang sebenarnya dia bukanlah 100% makhluk halus, tapi dia adalah manusia yang mengamalkan ilmu hitam. Ya, seperti ilmu hitam yang menyebabkan dia boleh hilang, boleh gaib dan macam-macam. Jadi benda ni kita perlu siasat, kata sahabat Pakcik Zul kepada Pakcik Zul. Sebab dia akan berlarutan nanti. Kata Pakcik Zul, insya-Allah lah saudaraku, kita akan siasat nanti. Yang penting adik saya ni tolonglah bagi dia semangatnya pulih kembali, bagi dia nasihat yang baik-baik. Terima kasihlah ya. Alhamdulillah, masih. Maka selesai mereka salat subuh dan matahari dah bulan naik sekitar pukul 7 pagi itu, Abang Zul dan sahabatnya pun minta dirilah pada Sarah. Hari itu Sarah tak dapat hantar anaknya ke sekolah kerana anaknya yang sulung itu demam akibat gangguan semalam. Dan esoknya suami Sarah sudah balik ya daripada outstation dan sampailah ke rumah. Pendek cerita, semua peristiwa-peristiwa yang terjadi sejak kakak Sarah, Makcik Bibah, anak Makcik Bibah Zul dan juga Pakcik Zul itu datang ke rumahnya waktu kenduri, sampailah peristiwa semalam diceritakan oleh Sarah pada suaminya. Suaminya sangat terkejut. Kata suaminya, tak apalah yang, abang ni pun ada satu kenalan lah ustaz di masjid di berhampiran. Nanti abang akan bawa ke sini untuk bantu kita yang, dan juga bukan sekat kita nak rawat satu kampung ni lah. Kata Sarah, ya betul tu bang. Lagipun abang pun ada cerita semalam, dia bawa sahabatnya, bolehlah sahabatnya tu bergabung dengan ustaz tu bang untuk merawat supaya kampung kita ni aman lah bang daripada masalah ini bang. Saya risau ni bang, kata Sarah. Baiklah. Maka para penonton sekalian, kisahnya untuk siri yang kedua ini berakhir di sini. Nantikan lagi sambungannya di siri yang akan datang. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak pada anda yang sudi menonton daripada awal cerita hingga akhir cerita. Cuma ini sekadar hiburan semata-mata. Janganlah ambil terus percaya. Jangan. Hanya orang yang mengalami saja yang akan dapat tahu apakah kisah ini benar atau tidak. Bagi kita sebagai penonton kisah pengalaman seram, kita ambil iktibar dan anggaplah ini sebagai hiburan. Dan yang penting kita amalkanlah doa, pendinding, dan amalkanlah perintah-perintah Allah yang Allah perintahkan kepada kita, seperti sembahyang, puasa dan lain-lain. Ya, sekian, bertemu lagi kita dalam siri yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.